Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Rahil Hussein Suhaila binti Muhammad Ibrahim dalam topik Usaha Obses Besarkan Asep. Nuraini, 26, terjebak mengambil pil membesarkan payudara disebabkan terpengaruh dengan rakan transgender yang rata-rata mendapatkannya untuk memiliki payudara idaman. Kata Nuraini, namun saya menghentikan pengambilan kerana bimbangkan kesihatan diri. Selepas itu saya mencuba pula produk dari Thailand yang juga dalam bentuk kapsul yang harganya lebih murah berbanding produk tempatan. Katanya lagi, malangnya selepas sebulan haid tidak datang, pinggang pula sakit-sakit. Menurut pakar kecantikan estetika Dr. Shahram Sulaiman, secara teori, tiada sebarang krim atau makanan tambahan yang membantu membesar atau menganjalkan payudara wanita, seperti yang diiklankan di laman media sosial. Malah jika digunakan dalam tempoh lama, dikuatiri akan memudaratkan kesihatan terutama wanita yang mempunyai sejarah keluarga yang mempunyai kanser payudara, disebabkan kebanyakan produk ini mengandungi hormon estrogen. Terdapat banyak lagi kes pembesaran payudara yang membawa padah khususnya kepada golongan wanita. Jadi pada hari ini kami akan membincangkan satu topik iaitu pembesaran payudara bertemakan perhiasan di bawah subjek ilmu wahyu dan kemasyarakatan. Objektif kami yang pertama ialah mengetahui kesan dalam jangka masa yang panjang apabila melakukan pembesaran payudara atas arahan suami. Seterusnya, objektif yang kedua ialah bagaimana pembesaran payudara untuk keyakinan diri dapat mengelakkan daripada ejekan orang ramai. Seterusnya, mari kita saksikan secara langsung rakan seperjuangan saya bersama responden-responden yang terpilih. Seterusnya, dapatan kajian yang kami pilih dalam menjalankan tugasan adalah dalam bentuk kualitatif, iaitu menemu ramah responden. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda di luar sana. Saya Uswah Sana. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang tentunya menarik dan kita bersama dengan Dr. Elmi yang berkhidmat di Klinik Perubatan Nurani Terengganu. Apa khabar doktor? Sihat? Alhamdulillah sihat. Sebelum kita terus kepada topik kita hari ini, kita nak minta doktor untuk berkongsi sedikit latar belakang doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Elmi, Dr. Residensi Klinik Perubatan Nurani Kumbada. Okey. Seterusnya kita terus kepada soalan kita. Yang pertama doktor, berdasarkan pengetahuan doktor, wujud atau tidak pesakit yang ingin membesarkan payudara atas faktor mencantikkan diri mengalami komplikasi selepas mengamalkan suplemen di Malaysia? Okey. Tidak dinafikanlah kalau ikutkan memang ada beberapa pesakit, tak kira golongan umur, remaja ataupun dewasa yang sudah berkahwin ataupun belum berkahwin, yang akan ada keinginan untuk membesarkan payudara lah. Okay. So tidak dinafikan akan ramai ada keinginan untuk membesarkan payudara. So kalau ikutkan untuk remaja, dia orang tidak rasa macam tidak sabar untuk tunggu payudara dia membesar sendiri. Majoritinya daripada remaja lah, kalau tidak yang kalau ikutkan daripada kajian lah, ramai pelanggan-pelanggan tu daripada remaja. Okay. Segelintir sahajalah ada yang daripada yang sudah faktor berumur disebabkan oleh dia punya otot payudara tu sudah berkurangan. Okay. So kalau bertanya berkaitan dengan komplikasi, untuk besarkan payudara ni ada banyak jenis. Contohnya macam ambil suplemen pil ataupun inject direct kepada payudara, ataupun kita pakai implan tu tanam something silikon ke apa dalam payudara. So kalau fokus kepada suplemen pil lah, maksudnya kan pil, kebanyakan kajian menunjukkan pil-pil yang dijual sebagai suplemen untuk membesarkan payudara adalah tidak diiktiraf. So bila tidak diiktiraf, tiada bukti kajian yang tepat lah. Sebab kita tak akan buat kajian, tiada orang buat kajian lah. Cuma yang boleh kita tahu, kebanyakan pil-pil ni dia dibuat daripada hormon estrogen. Kita fokus kepada suplemen pil lah dulunya. Pil suplemen ni tak kira yang dijual ke ataupun yang medical, dia akan buat daripada hormon, sebab untuk fungsi besarkan payudara lebih pada hormon lah. Tapi tidak menafikan ada juga yang jual berdasarkan herba-herba. So kalau kita fokus pada yang hormon, sepatutnya ubat-ubat ni tidak boleh dapati di luar. Kalau you pergi beli sendiri dekat farmasi, tak boleh. Okay. So kalau contoh ada agent something daripada company mana-mana, bukan melalui farmasi, bukan melalui medical, so kita assume benda tu ubat yang tidak diiktiraf. Okay. So kalau contoh yang lain, herba tadi, untuk herba memang tak ada kajian lah, mengatakan certain herba ni boleh menyebabkan ada efek-efek apa-apa kepada pelanggan yang memakai lah. Tapi kalau hormon, kita sendiri tahu kalau hormon ni biasanya hormon tu akan terdapat dalam pil perancang, ataupun dia pakai untuk antidepresan, ubat untuk
mencegah stres, depression tu lah kan. Okay. So yang ni memang akan ada efek dia sebab daripada hormon tu sendiri kita tahu dia menyebabkan kanser payudara lah. Yang utama adalah kanser payudara. Tapi untuk kajian yang tepat memang tiada lah. Okay. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita beralih kepada soalan yang kedua. Pada pendapat doktor, wajar atau tidak mereka yang normal diorang nak ambil suplemen pembesaran payudara ni atas faktor kelihatan cantik dengan penjual yang tidak bertauliah. Ada macam nampak dekat media sosial ada nak beli. Okey. Memang akan ada lah sebab kalau ikutkan daripada agent yang tidak bertauliah tu dia akan war-warkan, dia akan iklan. So bila dia iklan dia akan ada testimonial. Kalau untuk yang bukan medical punya dia akan pakai testimonial lah. Testimonial ni dia akan claim, lebih pada claim yang berjaya sahaja. Dia tak akan tunjuk yang tidak berjaya sebab dia nak jual dia punya produk. So dia akan cakap lah semua benda yang bagus apa semua tapi dia ada bukti lah. Okay. So disebabkan oleh iklan tu dia akan mempengaruhi untuk orang untuk beli. Okay. Dia tak ada fikir lain dah, dia tak ada fikir efek apa semua sebab dia akan tengok beberapa testimonial tu berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nama Ilyas bin Muhammad Zain. Saya di sini untuk menjawab masalah atau perkataan membesarkan payudara itu sendiri dan merupakan perkataan yang umum yang kaifiatnya cara untuk membesar itu berbagai. Berdasarkan apa yang saya kaji, saya baca, membesarkan payudara boleh dilakukan dengan membedah ataupun kita makan ubat tradisional ataupun ubat moden ada sekarang ini dengan cara makan, ataupun boleh juga dibuat dengan cara bersenaman dengan memfokuskan suatu otot di dada untuk membesarkan payudara. Lalu bagaimana hukum membesarkan payudara tersebut itu? Kalau kita melihat masalah membesarkan payudara ini, kita boleh kategorikan dalam beberapa keadaan. Keadaan yang pertama kita mengkategorikan di dalam semata-mata ingin mencantikkan badan. Kalau semata-mata ingin mencantikkan tubuh badan, maka dengan kita membesarkan payudara dengan membedah itu haram, kerana termasuk dalam kita mengubahkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana ada hadis daripada Ibn Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la'ana Allahu al-washimati wal mustawshimati wal mutanabisati wal mutafallijati lil husni al mutaghayyirati khalqallah. Allah Subhanahu Wa Taala itu melaknat mereka yang membuat tatu dan mereka yang meminta untuk dibuatkan tatu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melaknatkan juga mereka yang menyuburkan bulu di muka seumpama bulu kening, seumpama wal mutafallijat, mereka yang menjarangkan gigi lil husni itu tujuan cantik. Lagi pula mutaghayyirati khalqallah, dan mereka yang mengubahkan ciptaan Allah. Lalu dengan kita membedah itu mengubahkan ciptaan Allah secara kekal. Lalu dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan dengan perkataan la'anallah, dan Allah tidak mendatangkan perkataan la'anallah kecuali dosa itu dosa yang besar. Itu besar. Ini kalau jikalau semata-mata ingin cantik. Lalu jikalau perbuatan membesarkan payudara ataupun membedah payudara dengan keadaan darurat, seumpama dia aksiden ataupun ada kanser lalu perlu untuk dipotong ataupun aksiden perlu untuk pembedahan untuk mencantikkan, yang mudarat itu, yang keadaan darurat itu dibenarkan oleh syarak, bukan semata-mata cantik. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat dalam peperangan itu dia terpotong hidungnya. Lalu sahabat itu menggantikan hidung dia dengan menempelkan besi. Lalu sahabat itu mendapati bahawasanya besi itu berkarat. Lalu sahabat meminta pendapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah menempelkan hidung yang terpotong itu dengan emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan sahabat tersebut menempelkan hidungnya yang cacat itu dengan emas. Lalu masalah jikalau darurat,
tak mengapa. Dan satu lagi, masalah membesar payudara dengan menggunakan perubatan tradisional ataupun perubatan semasa dengan kita mengkonsumsi ataupun memakan. Dan selama mana tidak mendaruratkan tubuh, maka harus untuk makan, kerana termasuk di dalam umum nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Dawud Tirmizi dan Usamah bin Syarik, dia berkata tak ada berubah olehmu fa inna Allah azza wa jalla lam yata' da'an illa wada'alahu dawa. Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan penyakit kecuali ada ubat. Ghairu da'in, kecuali penyakit yang satu ini al-haram, yakni tua, tak ada penyakit, tiada ubat untuk merawat penyakit tua. Lalu daripada nas ini secara umum termasuk dalam nas semata-mata berubah tetapi tidak mengubah, itu tidak mengapa kita makan ubat tradisional seumpamanya. Dan satu lagi masalah membesarkan payudara melalui senaman, itu juga tidak dikatakan mengubah ciptaan Allah, kerana kita melakukan suatu tadribat, suatu senaman itu tidak dikatakan mengubah ciptaan Allah, walaupun untuk kita ada semakin besar, itu tidak mengapa. Saya ambil rujukan daripada antaranya daripada Ifta Misriyah, kitab Fatwa At-Tayyibah At-Tibbiyah bagi Dr. Ahmad Syauqi Alam, dan juga penerangnya Syekh Ahmad Mamduh, penasihat dari Ifta Misriyah. Dia menerangkan masalah ini ketika ditanyakan masalah apa hukum membesarkan payudara. Syekh Ahmad Mamduh menjawab, semata-mata cantik itu haram, dan jika darurat ada musibah itu harus, dan berubat dengan makan ataupun konsumsi ubat itu harus juga. Dan juga ulama tempatan kita, di antaranya ulama Malaysia, Ustaz Haidul sendiri, dan ulama jiran kita Indonesia, Buya Yahya atau Markas Fatwa Indonesia itu mengatakan demikian. Dengan itu, Allah Subhanahu wa taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuratika Binti Selamat. Saya merupakan pelajar ISM Studi dengan Konseling dengan kesucian. Untuk makluman Cik, pembukuan ini diadakan atas program Ilmu Wahyu dan Kemasyarakatan. Berkaitan dengan pembukuan ini adalah secara terbuka, dan persoalan yang akan saya berikan adalah mengenai isu kami, iaitu isu berkaitan pembesaran payudara. Adakah Cik bersedia? Ya, saya sedia. Sebelum itu boleh saya tahu sedikit latar belakang mengenai Cik? Nama saya Siti Zaliha binti Karim, baru umur 25 tahun. Baiklah. Soalan saya pertama, adakah Cik tahu berkait mengenai kaedah pembesaran payudara? Saya tahu satu kaedah tu yang operation masukkan macam balon, seperti implan payudara. Mengenai pembesaran payudara melalui suplemen ataupun minyak sapu macam tu, Cik pernah dengar? Pernah banyak kali je dekat Facebook, Twitter, TikTok. Faham? Okey. Berdasarkan pengetahuan Cik mengenai pembesaran payudara, seperti yang tadi Cik kata, Cik ada dengar melalui media sosial lah kan, mengenai suplemen, pembesaran payudara melalui kemudahan, sapu-sapu minyak. Okey. Menurut Cik, adakah Cik berminat untuk membuat pembesaran payudara untuk mendapatkan saiz payudara ideal yang Cik inginkan? Bagi saya, biarlah dia bentuk asal je. Tak perlu saya nak buat kemudahan ke ambil suplemen ke untuk besarkan dia sebab Okey, baik. Sekiranya Cik telah bernikah dan suami Cik ingin untuk Cik melakukan kemudahan payudara ataupun memakan suplemen bagi membesarkan payudara, adakah Cik akan mengikuti kehendak suami secara sukarela ataupun macam mana pendapat Cik? bagi saya sebagai seorang isteri, saya terpaksa akulah. Kalau suami saya minta saya untuk berbuat demikian, Maksudnya dengan rela lah. Apa sebab Cik setuju untuk membesarkan payudara atas kehendak suami? sebab dalam Islam kan isteri harus mengikut atau mendengar kata suami. So saya akan lakukan kalau dia minta saya buat macam tu. Okey. Baiklah, sudah tiba di penghujungnya. Saya, wakil kumpulan kami, memohon maaf sebarang kesilapan dan sebarang kekurangan dalam perbincangan ini. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.